Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saluddin bin Yusri bersama rakan-rakan saya ialah Nurul Nadiha Hilmiza binti Izzat dan Sofia binti Kamal Zaman akan menerangkan tentang Business Accounting question 3. Ini adalah soalan dia. Sebelum kita memulakan atau melakukan journal entry, ledger dan trivalent, kita akan kena pasti dulu debit dan kredit dia daripada soalan. Soalannya ialah Alpha Kalisha decide to start a business focusing to sell plastic product on 1st April 2022. During the month, her business had the following transaction. 1st April, Alpha Kalisha deposit 10,000 into business bank account as a capital. 1st April, bought in a lorry 60,000 into the business as capital. 4 April, bought a machine worth 40,000 on credit from Millennium Sendirian Berhad. 5th April, withdrew 1,000 from business bank account for office use. 7th April, use a check 1,000 for office rent. 10th April, bought goods worth 50,000 by credit from Aiman Enterprise. 5 April, Alpha Kalisha took out some plastic product value 500 from a personal use. 21st April, sold goods to Ayub on credit 4,000 and trade discount 5%. 24 April, Ayub returned damaged goods for 2006 April 1, Alpha Kalisha deposited RM10,000 into business bank account as capital. Brought in a lorry 6,000 ringgit into the business as capital. Bank ialah aset dan telah bertambah, jadi 10,000 letak di bahagian debit. Bawa masuk motor vehicle dan bertambah, jadi letak 60,000 di bahagian debit. Capital 10,000 tambah 60,000 dan letakkan 70,000 di bahagian kredit. 4 April, bought a machine worth RM40,000 on credit from Millennium's member Berhad. Purchases iaitu barang bertambah, jadi 40,000 letak di bahagian debit. Millennium's member Berhad iaitu creditor ataupun liabilities letak di bahagian kredit 40,000. 5 April, withdrew RM1,000 from business bank account for office use. Withdraw ialah drawing ataupun ambilan yang telah bertambah, jadi letakkan 1,000 di bahagian debit. Bank akan berada di bahagian kredit kerana kita telah memakai duit daripada bank, jadi kredit 1,000 bank. 7 April, issue a check RM1,000 for office rent. Rental iaitu expenses yang bertambah, jadi letakkan 1,000 di bahagian debit. Bank iaitu duit yang kita pakai untuk membayar sewa, jadi letakkan 1,000 di bahagian kredit. Bought goods worth RM50,000 by credit from Aiman Enterprise. Bought goods iaitu purchases ataupun barang bertambah, jadi letakkan 15,000 di bahagian debit. Aiman Enterprise pula adalah creditor ataupun liability, jadi letakkan 15,000 di bahagian kredit. 15 April, Alpha Kalisha took out some plastic product value RM500 for her personal use. Personal use ialah drawing, jadi barang yang diambil akan dimasukkan di bahagian kredit. Jadi debit 500, purchases iaitu barang yang telah berkurang akan dimasukkan di bahagian kredit. Jadi purchases, kredit 500. Sold goods to Ayub on credit RM4,000 and got a trade discount for 5%. That equal RM200. Ayub iaitu debtor ataupun aset akan berada di bahagian debit setelah tolak diskaun yang telah diberikan iaitu RM200. Jadi 3,800 akan berada di bahagian debit dan sales 3,800 di bahagian kredit. 24 April, Ayub return damaged good RM400. Return ataupun sales return, barang masuk ataupun barang yang telah dipulangkan akan diletakkan di bahagian debit. Jadi 400 di bahagian debit.
Ayub yang telah memulangkan barang pula akan diletakkan di bahagian kredit. Jadi 400 kredit. Okay, selepas kita membuat journal entry, kita akan pindahkan akaun dalam journal entry ke dalam ledger. Antara akaun yang akan dipindahkan ialah bank, vehicle, capital, machine, Millennium Sdn Bhd, drawing, rental, purchase, Aiman Enterprise, Ayub, sales dan printed inward. Okay, untuk akaun bank di sebelah debit 1 April, capital 10,000 dan di sebelah kredit 5 April, drawing 1,000, rental 1,000. Okay, kita jumlahkan sebelah debit dapat 1,000 dan untuk samakan nilai, balancekan nilai di sebelah kredit, 10,000 akan tolak 1,000 dan tolak 1,000 dapat 8,000 untuk balance CF atau baki akhir bulan pada 30 April. So jumlah di sebelah kredit akan menjadi 10,000. So jadi baki pada akhir bulan 30 April atau balance CF akan dibawa ke baki awal bulan balance BF 1 Mei 8,000. Untuk akaun vehicle pula di sebelah debit 5 April capital 60,000. Kita jumlahkan dapat 60,000 dan baki akhir bulan atau baki akhir bulan 30 April balance CF 60,000. Balance 30 April atau balance akhir bulan akan dibawa ke awal bulan 1 Mei sebagai balance BF 60,000. Akaun capital pula di sebelah kredit 1 April bank dan 1 April lagi vehicle. Jumlah dia bank 10,000, vehicle 60,000, total 70,000. Dan untuk tutup akaun ni pada 30 April balance CF 70,000 dan balance CF tu akan dibawa ke awal bulan 1 Mei sebagai balance BF 70,000. Akaun mesin pula di sebelah debit pada 4 April Millennium Sdn Bhd 40,000. Kita jumlahkan dan dapat bagi akhir bulan 30 April balance CF sebagai 40,000 dan balance 30 April akan dibawa ke 1 Mei sebagai balance BF 40,000. Untuk akaun Millennium Sdn Bhd di sebelah kredit pada 4 April mesin 40,000. Kita jumlahkan dapat 40,000 dan kita tutup akaun pada 30 April sebagai balance CF 40,000. Balance dia akan dibawa ke bulan hadapan 1 Mei sebagai balance BF 40,000. Drawing di sebelah debit pada 5 April bank 1,000 dan 15 April purchase 500. Kita jumlahkan dapat 1,500. Kita tutup akaun pada 30 April sebagai balance CF 1,500 dan balance dia akan dibawa ke bulan hadapan 1 Mei sebagai balance BF 1,500. Akaun rental pula di sebelah debit pada 7 April bank 1,000. Kita jumlahkan dapat 1,000 dan kita tutup akaun pada 30 April sebagai balance CF 1,000 dan balance dia akan dibawa ke bulan hadapan sebagai balance BF 1,000. Akaun purchase pula di sebelah debit Aiman Enterprise 15,000. 15,000 dan pada sebelah kredit pula 15 April drawing 500. So kita jumlahkan yang nak dapat untuk dapatkan balance CF pada 30 April, yang besar akan tolak yang kecil. Contohnya 15,000 akan tolak dengan 500, dapat jumlah balance CF 14,500. So tekan dapat 15,000 sebelah debit dan 15,000 sebelah kredit.
So baki pada 30 April, balance CF akan dibawa ke bulan hadapan 1 Mei, balance BF 14,500. Untuk akaun Aiman Enterprise di sebelah kredit, pada 10 April purchase 15,000. Kita jumlahkan dapat 15,000. Kita tutup akaun pada 30 April sebagai balance CF 15,000 dan balance dia akan dibawa ke bulan hadapan sebagai balance BF 15,000. Untuk akaun Ayub pula di sebelah debit, pada 21 April sales 3,800. Okey, dan di sebelah kredit pada 24 April return inward atau sales return 4,400. Kita untuk dapatkan balance CF, kita jumlahkan yang besar 3,800 tolak dengan 400, dapat jumlah balance CF 3,400. So balance CF tu akan dibawa ke bulan hadapan 1 Mei sebagai balance BF 3,400. Untuk akaun sales pula di sebelah kredit, pada 21 April Ayub 3,800. Kita jumlahkan tutup akaun pada 30 April dapat balance CF 3,800 dan balance dia akan dibawa ke bulan depan 1 Mei sebagai balance BF 3,800. Last sekali, akaun return inward ataupun sales return pada sebelah debit, pada 24 April Ayub 400. Kita jumlahkan dapat 400. Kita tutup akaun 30 April balance CF 400 dan balance dia akan dibawa ke bulan depan sebagai balance BF 400. Okey, seterusnya adalah trial balance. Trial balance ni, cara nak kena pasti dia, cara nak buat dia, kita kena pasti dulu balance awal yang untuk kita bawa ke trial balance. Lepas tu, lepas kita dah tahu dia, kita perlu sediakan trial balance punya kotak. Trial balance punya kotak macam kita dapat tengok dekat dalam slide, ada transaction punya kotak, ada debit dengan credit punya kotak. So, lepas kita dah buat kotak-kotak tu, make sure tulis dia punya tajuk Tulis dia punya tajuk iaitu Alpha Kalisha Trial Balance 31 April 2016. Itu tajuk atas dia. Lepas tu, tulis semua jenis transaksi yang ada dalam ledger. Contohnya, macam akaun apa yang kita buka, itu semua kena tulis dalam ledger. Macam kita dah buat journal entries. So, kita dah dapat tahu kita nak buka akaun dekat ledger tu berapa. Macam yang tunjukkan dalam slide, kita ada 12 akaun untuk ledger. So, ada 12 transaksi dekat dalam trial balance. Kalau dah ada 12 transaksi, senaraikan semua, letakkan dalam trial balance. Lepas kita dah tulis semua transaksi dekat dalam tu, dah tulis semua, senaraikan semua nama-nama akaun yang ada, kita tengok dia punya balance PF. Lepas kita dah tengok balance PF dia, kita dah tahu itu balance PF dia, kita bawa masuk nilai-nilai tu semua dekat dalam trial balance. Lepas kita dah buat tu, sebelum kita bawa dia, kita kena tentukan dulu dia tu debit atau kredit. Berdasarkan ledger. Kita kena tengok ledger. Maksudnya nak buat trial balance ni, kita kena refer ledger. Sama macam ledger. Ledger kalau kita nak buat, kita kena refer journal entries, kan? So, kita buatlah benda yang sama. Nak buat trial balance, kita refer ledger. So, bawa masuk. Contoh yang saya boleh bagi, kita tengok bank. Bank dekat ledger, dia balance CF dia belah kredit. So, balance PF dia automatik belah debit. So, kita ambil lah bank, tuliskan bank dekat dalam trial balance, and then kita letak nilai dia, 8,000. Macam dekat dalam slide yang ditunjuk. Okay? So, sama macam semua. Macam vehicle pun sama. 1 Mei
sebelah debit kan. So letak macam sama macam dekat bank tu. Bawah bank letak 60,000. Macam capital. Capital ni kalau kita perasan, dia punya balance CF sebelah debit sebab dia ni kan, sebab dia kredit kan. So lepas tu balance PF dia automatik akan jadi kredit. So letak dekat trial balance ni, tulis dia punya nama transaksi, and then letaklah 70,000 tu dekat kredit sebab dia kredit. Macam tu. So sama macam bawah. After kita dah letak semua balance PF yang kita dapat daripada ledger, kita bawa dia. Lepas kita dah dapat semua apa yang ada dekat dalam ledger, iaitu balance PF yang semua yang ada dekat dalam ledger, kita bawa masuk dalam trial balance. Lepas dah dapat trial balance tu, kita cuba kira balance tak apa yang kita masukkan tu. Maksudnya belah debit balance, belah kredit pun balance. So kalau kedua-dua dah balance, maksudnya trial balance kita betul. Dia hampir nak sama macam journal entry sikit, tapi tak sangat. Journal entries kita tak perlu. Dia hampir nak sama bagi kefahaman saya. Dia hampir nak sama, tapi kurang. Macam mana saya nak cakap? Dia hampir nak sama, tapi tak berapa nak sama. Macam tu. Itu ikut kefahaman saya. So lepas kita dah dapat semua, kita totalkan. Nanti balance. Kalau balance, kita kira dah selesai. Kalau tak balance, kita cuba check apa yang salah. Maybe ada tersalah letak nilai, maybe ada tersalah letak dekat kredit atau debit. So kita tak tahu kat situ. So kita kena check balik kalau dia tak balance. So itu saja.